InsyaAllah saya cuba record, okay, apa nama, saya punya, kita punya kelas ni lah, sharing ni. Okay, so basically biasa apa yang saya buat adalah just sharing, ada masa saya akan buat sharing. Untuk support group, insyaAllah saya akan cuba support bila ada setup lah. Bila ada setup, saya akan buat analisa, saya akan buat live analisa dan saya akan post di dalam group lah. Sekiranya tak ada setup BBMA and multi time frame tu, saya tak ada apa orang panggil apa, senyap je lah dalam group tu kan. Nah, okay. So basically apa yang saya nak kongsi pada anda semua pada malam ni is just macam insights lah. Dalam trading sebenarnya the main focus kita adalah memang kita nak buat profit, tapi what we are going to do with our profit tu, yang tu you guys kena tanya supaya kita been clear dengan apa kita punya target untuk kita dapat profit. Selepas kita dapat profit, apa yang kita nak buat? Maybe kita nak bayar kita punya expenses, nak bagi zakat, nak bagi sedekah, and then you need to identify tu very well lah. Otherwise your punya trading tu masih duk pasal duit, insyaAllah duit datang dan duit akan hilang. Okay, ini yang berlaku dekat saya. So you need to identify your punya specific goals. Okay, so macam mana nak buat, nanti PM saya personal dan saya akan try to adjust you guys based on you guys punya goals, specific goal. Okay, so bila you guys ada specific goals, then that specific goal tu kita kena design macam mana kita nak capai dia. Okay, sorry, saya tak share sikit pasal technical, so kejap lagi saya akan share based on the technical. Okay, so kita kena ada design spesifik kita punya goals tu, and then kita kena design kita punya program untuk capai kita punya target. So macam contoh, apa yang kita nak kena tahu, kita kena ada satu sistem trading yang bagus. Satu sistem, bukan banyak sistem. Kalau you guys ada banyak sistem, then there will be a problem pada you guys lah, pada diri kita. Ni saya cerita diri saya, dulu saya ada berlambak sistem trading. Kalau you guys nak tengok kat sini, kalau saya right click dekat sini, nampak tak template ni? Semua ada. Al-Fatih, Alligator, LE, MTR, Abita, AWJ, BBMA. BBMA saja dah ada berapa dah? Okay. Ada Leaf, ada MA, ada MPM, OCHL, RTC, SQD, teknik kaya, every single things yang ada dekat dalam ni is a trading system. So terlalu banyak. So apa yang saya buat adalah saya ambil satu dan saya just fokus dekat situ dan tengok dekat situ apa kelemahan dan kekuatan dia. Kelemahan dan kekuatan itu bukan pada sistem trading tu, tetapi kepada understanding kita kepada sistem trading tersebut. So yang kelemahan dan kekuatan tu ada kat mana? Ada dekat diri kita. Okay? That number one. Number two adalah kita punya risk reward. Berapa target kita, berapa risk kita. That one kena very clear. Alright? Yang ketiga adalah kita punya time management. Ni. Banyak time management ni sangat-sangat kita kantoi. Sebab kita nak trade 24 hours. Sedangkan kita tak ada masa 24 hours. Right? So kita nak trade swing tapi tiap-tiap jam kita tengok market. So tak kena. Kita nak trade scalping, dah ada sistem scalping, tapi kita nak guna dia sebagai swing. So tak boleh. Kalau buat macam ni macam mana? Apa yang saya cerita ni adalah benda yang saya buat. Ini kalau entry scalping ni pakai dengan BBMB kita boleh swing ni. No. Benda tu tak akan boleh terjadi. Okay? And then once kita dah ada sistem trading yang betul, risk reward yang betul, time management yang betul, apa yang kita time management bukanlah betul. Maksud saya kita ada trading system, kita ada risk reward management, kita ada time management, kita ada satu semua ni, kita gabungkan semua ni dan kita buat performance analysis dan kita share pada orang. Okay. So that's why apa yang saya buat ni sebenarnya untuk diri saya, bukan untuk you guys sebenarnya. Tetapi bila saya bercerita tu, saya dapat soalan daripada you guys. Okay. So this apa orang panggil core, teras dia dalam kita nak capai kita punya profitability dan juga kita nak konsisten dan juga stability. This is the models lah sebenarnya kita nak as a traders. Okay. So malam ni saya just nak sentuh tentang trading system. Sebab you guys join ini adalah untuk nak tahu tentang trading system. So you guys boleh tulis apa-apa dekat chat tu, saya cuba baca nanti. Any soalan yang you guys nak tanya. Dan tadi tu introduction sajalah.
Okay, any pairs yang you guys nak tanya? Okay, sebelum kita pergi pairs, korang tulis dulu apa pair yang korang nak tanya saya dan nak buat analisa. Saya akan tapi saya akan cerita dulu normally apa yang saya buat. Normally setiap hari Ahad, kalau sempat by malam, sempat malam tak ada apa-apa aktiviti dengan anak-anak and all that, saya akan buat analisa lah. So first, mata saya akan tengok USD index. Saya akan start dengan weekly sebab ini perjalanan weekly. Okay, so ini, okay, kalau you guys dah familiar with BBMA multi-time frame, so yang first kali dekat sini kita nak tengok re-entry. Zone re-entry adalah MA510 high dan juga MA510 low. Itu je. Yang saya akan tengok tu macam tu. So this week baru 3 minggu dia duduk di atas. Bukanlah, perjalanan dia baru 4 minggu naik ke atas ni. Daripada MA510 low kepada MA510 high. So baru 1, 2, 3 dan 4 minggu. Mungkin minggu ini dia akan membuat kenaikan lagi. Berkemungkinan, kita tak tahu. Okay? Tetapi kita kena buat analisa lah dan kita kena standby. Kalau dia nak turun, di daily perlu ada market hilang volume. Yes. Daily ketika ini dah ada market hilang volume sell. Nampak tak ni? Ini re-entry sell dan dia berada di dalam daily, berada di dalam market hilang volume sell. Okay, untuk mengesahkan market hilang volume sell ni, DH4 perlu buat candle arah kukuh. Until now, there is no candle arah kukuh sell dekat sini. Ada yang sebelum ni, tapi itu yang dah lepas lah. Okay, so ni kita nak tengok minggu depan ni. So minggu depan ni kena tunggulah. Dia ada ataupun tak. Until now, tak ada. Daripada minggu lepas, kita belum ada candle arah kukuh sell. Dan candle arah kukuh sell ini mesti disupport oleh momentum sell. DH1. Okay, itu yang kita tunggu. Kerana H1 ada momentum sell. H4 ada candle arah kukuh sell. Di sini dah confirm MHB dan kita tahu perjalanan market ini akan mencari di zone MA510 high, dia akan cari MA510 low. Ni MA510 low yang belah kiri sekali ni, dia akan naik sikit lah kat sini, saya jangka. Itu dia perjalanan. So, based on this week, next week lah, belum ada signal tu. So, kita kena tunggulah. Kalau kita dah guna sistem ni, weekly, daily, H4 dengan H1, just stick dekat situ. Nanti bila you guys dah mahir apa semua, then you boleh campur-campur lah time frame tu kan. Tapi macam saya, weekly ni saya akan tengok macam ni dulu. Sebab saya bukanlah kata mahir ataupun proficient, tetapi benda tu dah ada dalam kepala. Dia sentiasa bermain-main dalam kepala. Okey, satu tips untuk kita faham tentang trading ni adalah, sistem trading tu kena bermain-main dalam kepala kita. Okay. Kalau kita ada dalam sistem kita tu dah ada, dalam kepala kita tu dah ada, and then insya-Allah kita boleh faham benda tu dengan mudahlah dalam bila market kita nampak dalam market tu. Kita kena nampak dalam kepala kita dulu. Baru kita akan nampak dekat market. Kalau dalam kepala kita pun tak nampak, so insya-Allah kat market pun kita takkan nampak. Okay. Alright, ni Khalid ada tanya. Untuk entry selepas H1 buat CSM sell atau tunggu pullback dekat H1 juga cikgu? No. Saya entry adalah berdasarkan MHB di time frame kedua, which is di daily. Kalau saya gunakan weekly, okay, daily, H4 dan H1, saya akan entry sebenarnya dekat daily ni. Daily ni saya akan entry daripada mana? Mid BB. Okay, mid BB ke top BB tu. Daripada mid BB ke top BB. Syarat H1 ni ada momentum sell. Faham tak? H1 ni ada momentum sell, you nak layer terus pun boleh, silakan. Layer lah sebagai instant. Kadang-kadang orang nak tanya, adakah candle arah kukuh tu dah ada, nak tunggu pullback baru nak entry? Boleh. Kalau you nak pakai sistem BBMA macam tu, silakan. Macam saya tak. Saya tak pakai benda tu. Saya hanya menunggu signal di H1 saja. Once signal H1 ada, whatever price yang ada pada masa tu, saya akan layer. So, adakah dia terus H1 tu ada momentum, terus nak entry? Boleh, tak ada masalah. Adakah lepas H1 turun, lepas tu nak tunggu di pullback? Boleh. Kalau you guys nak tunggu, silakan. Macam saya tak. Kadang-kadang, kita tunggu momentum. Tetapi, yang kita tengok selepas daripada 24 jam ataupun 48 jam. Okay, so kadang dah terlepas dah.
Jadi that's why guna higher time frame. Okay. Kalau you guys guna higher time frame, sebenarnya kita entry ni digunakan di daily. Saya entry di daily. Sebab entry saya di antara mid BB dengan top BB. Kenapa saya pakai daily? Itu soalan dia sebenarnya. Sebab untuk mengesahkan re-entry cell ini, okay, untuk mengesahkan re-entry cell ni, di daily mesti ada market hilang volume. So kalau daily kita entry, tiba-tiba daily ada momentum buy, kita dah salah dah. Okay. So kita nak tunggu dia apa? Bila dia ada MHB, kita nak dia turun sehingga bottom BB di daily. Sebab apa? Bottom BB di daily ini adalah re-entry buy di weekly. Nampak tak? Ni dah tertinggi lah ni. Ni kat zone ni. Nampak tak tu? Di kawasan tu. Nanti daily ni akan naik ke atas ni. You guys akan nampak benda tu nanti. Okay. So kita akan kontrol dekat sini. Saya akan kontrol di time frame kedua. Kalau saya guna weekly, daily, H4 dan H1. Kalau macam dalam kes ni tidak ada setup, saya akan kecilkan saya punya time frame dan saya hanya akan fokus dekat daily, H4, H1 dan M15. So apa yang saya akan tunggu? Okay, first daily kita akan tengok re-entry cell. Okay, dia dah ada di zone re-entry cell ni, nampak? Dan lepas tu H4 ada market hilang volume. Yes, H4 dah ada market hilang volume. H1 ada tak candle arah kukuh lagi? Semalam pun tak ada. Okay, so semalam which is hari Jumaat lah. Kita tunggu hari Isnin ni ada tak dia buat momentum candle arah kukuh sell. Kalau ada, tengok di M15. Ada tak momentum sell di dalam candle arah kukuh sell itu? Kalau ada, so di M15 dah bagi kita signal. Soalan dia balik tadilah. Adakah kita nak tunggu di re-entry sell di M15? Boleh kalau you guys nak tunggu. Tapi saya tak. Saya akan layer di antara mid BB di H4 sehingga top BB di H4. Ini zone dia. Tapi kena ada signal dululah. Kena arah kukuh di sini di H1 dan momentum di M15. Baru saya entry. Kalau tak ada, saya tak entry. So saya akan cut kat mana? Kalau H4 ini ada momentum buy. Kalau tak ada, saya akan hold sampai mana? Bottom BB di H4. Sebab bottom BB di H4 adalah re-entry buy di daily. Contohnya dekat sini. Ini nampak tak ni? Ni, bottom BB ni. Okay, saya buka dekat daily. Nampak tak? MA 510 low di daily. Itu kunci dia. Okay? Boleh faham Boleh ya, siapa tanya ni? Khalid? Boleh ya Khalid? So ada beberapa option. Kalau you guys nak tunggu, silakan. Kalau tak nak, just maintain sebagai signal dan layer je dekat H4 tu. Cukup. Okay? So based on USD index ni, maksudnya apa? Dia dah berada di zone tertinggi di daily dan zone tertinggi di weekly. Dia menunggu je untuk dia turun. Okay, so kita menunggu signal untuk USD index ini turun. Bila USD index ini turun, semuanya yang USD di depan akan jatuh dan USD di belakang semua akan naik. Okay, itu kunci dia. Yes, maknanya kena jaga MM. Betul. Sebab tu macam sebab tu macam saya cakap di introduction tadi. First, system trading. Once you dah faham the system trading, kadang-kadang sistem trading tu bukan nak ikut kita. Market bukan nak ikut kita, betul tak? Market tak akan ikut sistem trading kita. Sistem trading kita must be custom to the pergerakan market. So, money management sangat-sangat penting. Sebab tu risk reward tu sangat penting. In order untuk dapat consistency dan juga stability, money management lah the topik yang kedua. Okay, so topik yang kedua ni macam mana pula kita nak buat? Kita hanya tengok rewards yang kita nak capai. $10, $100, $1,000. Oh, aku buat $1,000 dalam masa 1 jam. Aku buat $20,000 dalam sejam. I have made $10,000. Ni, saya depo $200 je. Tapi saya boleh buat $22,000. Kebetulan market follow your system trading. Then okay lah, you are hero lah. Tapi once market tak follow you punya trading, you are loser. Okay, we are loser. Itu yang kita kena pentingkan money management. So, rule of thumb of money management adalah
$100 paling maksimum yang saya pernah try 0.03. Kalau you nak layer, contohnya, okay, macam BBMA ni seronok kita layer. Okay, so M15 ada momentum sell, di H1 ada candle arah kukuh sell. Okay, katalah H1 ada candle arah kukuh sell, so maknanya setup kita dah ada. Trading setup kita dah ada. So apa kita nak layer? Okay, tengok. Kalau USD index ni kita layer lah daripada bottom sampai top, lebih kurang dalam 76 pip. So dalam 76 pip, kalau you buat 0.03 satu entry, boleh, tak ada masalah. Tapi you akan cover satu price sajalah. Which is katalah pada masa tu mungkin 2.1140, contohlah. Tapi kalau dia naik sampai 21150, you dah tak cover dah benda tu. Betul tak? So sayang. So apa you buat? Layer lah sebagai 3. Kalau contoh 70 pip ni, then you layer lah 3, 70 pip bahagi 3. So every single tu you layer lah 1, 1, 1, 1. Nampak tak? Itu option lah. You guys pilih lah sendiri. Tepuk dada, tanya selera. You guys pilih. Macam mana yang you guys nak buat? Nak entry dekat mana? Contohnya macam ni. Nampak tak? So you akan cover the whole area tu. Bila dia jadi momentum buy, jadi kita taklah serabut untuk cut loss kita tu. Risk kita pun dalam keadaan yang baik. Tapi kalau dia follow through, kita akan dapat rewards yang agak baik. Nampak tak? So that is the most important thing, topics of the risk management, risk reward management. Saya letak situ. Ramai orang tengok nak dapat profit tu je, akaun kecil tapi beremosi untuk nak dapat yang besar. Memang tak akan dapat. Dapat boleh tapi you will not consistent. Pada pendapat saya lah. Saya dok tengok ramai dah orang nak dapat konsisten tu bukan satu benda yang boleh lah. Nak profit, insya-Allah you guys boleh profit. Go ahead. Buatlah lot size besar-besar. Silakan. Yang untung kepada siapa? Broker dan juga IB. Tapi tidak menguntungkan kita as a trader. Macam saya nak untung as a trader, saya pun nak untung juga as a IB. Sebab dalam forex ni, dalam trading currency apa semua yang kita pakai NT4 ni, banyak sangat peluang-peluang keuangan secara aktif dan juga pasif. Seriously. Okay. So tentukan korang punya tu. Macam saya akan layer, katalah saya layer macam ni. So sini 0.01, 0.01, 0.01. So mana yang dapat dan saya on sahaja. Okay, itu kalau $100. Kalau $1000, you guys boleh buat 0.1, 0.1, 0.1. Boleh. Tapi kalau nak tahan lama, maintain je 0.01. InsyaAllah kalau market kalah pun, kalau tiba-tiba dia terpanjat naik sekejap, you tak nak cut pun tak apa. You still survive. Dan you trade dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Apabila kita ada goals yang besar, equity kita kecil, modal kita kecil, kita akan create pressure kepada account tersebut dan juga kepada diri kita. Sekejap-kejap nak tengok. Allahu Akbar. Teringat aku anti kat mana ni, apa semua. Tengah sembang dengan wife pun, orang panggil apa? Dah tak fokus. Betul tak? So kita tak nak macam tu. We need to focus. Really, really focus dan kita nak tenang. Dalam market ni, in order untuk sukses, saya dah kaji dah. Dan saya tanya beberapa orang, dia adalah tentang ketenangan. That's why you need to identify your punya value system. Ni psikologi dalam trading lah. So you kena tahu value system you apa. Ini cadangan saya lah. Ini apa yang saya buat. Kalau you nak go for high frequency trading, then you kena fokus kepada sistem yang boleh bagi high frequency. Yes, BBMA ni boleh bagi. Nak layer. But adakah you tenang selepas tu? Okay. Contoh saya bagi. Ini entry saya. Nak kata bagus pun tak. Saya dah bagi dalam grup. Aman Syari ada tengok. Sebab dia dah ada dalam grup. Ajmal pun ada. Okay. Kejap. ECAT. Kalau tengok dekat TikTok saya ada letak tentang ECAT. Ni entry saya. Saya entry pada hari Isnin tau. This one. Saya entry kat sini. Ni entry saya. Ni kawasan ni entry saya. Nampak tak? Dia naik. Ni naik pun banyak ni sebenarnya. Okay. Tetapi lot size saya nampak. Dan saya tahu reward saya nak banyak mana je. Dan dia sebenarnya dah profit. Tapi saya biar je dulu. Kita tahu yang dia akan sampai kat bawah. This one saya dah test sistem yang saya cerita pada you guys ni. Tak tahulah. Terpulang pada korang nak fikir.
Saya dah buat testing real life dan trading almost 100 setup yang macam ini. Okay, 75 to 76%. Dia dah capai profit. So saya rela bertenang sampai dia pergerakan market. Dan insyaAllah dia akan turun dekat kawasan. Ini kawasan saya entry dan saya tunggu Allah naik. Patutnya saya cut tapi sebab lot size saya kecil dan account saya besar. So tak ada masalah. Ini adalah account copy trade. Jarang saya tunjuk account copy trade saya. Okay. So tapi saya nak bagi you guys teluslah benda ni. Nampak zone yang kita entry dah betul tapi kadang market tak ikut kita. Tapi kita tahu yang dia akan terjun. So, apa yang akan protect kita? Number 2 tadi, risk reward management tu. So, sesuaikan korang punya equity, sesuaikan dengan risk dan juga rewards. Okay. Alright. So, ada soalan tak? So, tadi in summary, untuk USD index, maksudnya USD dalam keadaan yang kuat, tapi kuat dalam keadaan menaik, trend dia menaik, tetapi menaik dalam keadaan yang lemah. Sebab apa? USD index berada di zon tertinggi di daily dan juga zon tertinggi di weekly. Nampak? So dia dah berada di zon tertinggi. Dia menunggu masa untuk terjun. Dia hanya akan naik ni, continue naik kalau daily buat momentum buy dan H4 pun terus membuat momentum buy, dia akan meneruskan kenaikan. Seandainya tak ada dan di H4 ini jadi MHV, H1 pula jadi candle arah kukuh kejap lagi. Esok M15 jadi momentum. So kita tahu pergerakan dia tak akan naik. Okay, alright, ada soalan. Apa pandangan cikgu tentang re-entry buy di weekly? Okay. So kalau sini USD index re-entry sell di weekly. Betul? Tapi dia dah sahkah untuk terjun? Belum, sebab kalau sini ada re-entry sell di weekly, okay, daily mesti jadi market hilang volume. Yes, daily dah ada market hilang volume. Tetapi untuk mengesahkan market hilang volume ini, perlu ada apa? H4 mesti jadi candle arah kukuh. Sekarang H4 ada candle arah kukuh? Belum ada candle arah kukuh. So, belum boleh terjun. So, H4 belum ada candle arah kukuh dan H1 belum ada momentum sell. So, belum dia boleh terjun. So, maksudnya apa? USD akan naik dulu dalam keadaan lemah. Sekiranya dia ada, baru dia akan terjun. So, bila USD index dalam keadaan re-entry sell, makanya di Euro USD nampak sebab USD kat belakang, Euro USD EU kat depan. So maknanya dia akan push untuk naik. Nampak tak dia dah di zone naik? Adakah dia nak naik? Tengok daily. Daily okey, ni zone re-entry buy, betul? MA 510 low ni, nampak ni MA 510 low. So maksudnya apa? Aku berada di zone terendah weekly. Okey. Di daily mesti jadi market hilang volume buy. Yes, daily dah jadi market hilang volume buy. So di H4 kita nak apa? Candle arah kukuh buy. Dalam keadaan sekarang, ada tak candle arah kukuh buy? Belum. Belum ada candle arah kukuh buy. So belum ada candle arah kukuh buy, maksudnya kita kena tunggulah dulu. Candle arah kukuh buy pun belum ada. H1 nak jadi momentum buy pun belum ada. So pada saya, market EU ni akan terjun dulu. Dia akan terjun pada saya lah, paling best sampai bottom BB di H4, iaitu re-entry buy di daily. Nampak? Re-entry buy di daily. So weekly belum boleh naik Re-entry buy di daily, H4 market hilang volume, tunggu H1 pula ada candle arah kukuh. Dan dalam candle arah kukuh di H1 M15 ada momentum. Baru dia akan start naik daily dulu. Untuk dia cari kat mana? Zone MA 510 high. Selepas tu, kita tunggu. Tiba-tiba H4 pun jadi momentum. Kita tahu H4 jadi candle arah kukuh dan H1 continue jadi momentum buy. So kita tahu perjalanan weekly tu akan tercapai. Dia akan cari MA 510 high di weekly. Until now, belum ada perjalanan daripada weekly. Okay, so that's why minggu depan kita tunggu pergerakan dia. Sekiranya ada, insyaAllah kita akan buy Euro USD. As of now, belum. Kalau you guys kata saya nak sell dulu, terpulang pada korang lah kalau nak sell. Macam saya tak, sebab saya tak ikut sistem trading saya. Sebab dia tak follow sistem trading ni. So maksudnya biarlah dulu. Maknanya kita lepas, relax lah. Berlambak lagi
kita punya pairs yang kita nak buat. Okay? So, hopefully benda ni boleh faham. Okay, untuk GU macam mana nak decide H1 buat CSK sebab MA 510 high, MA 510 high low dan mid BB semua duduk dekat-dekat. Ikut sistem. Okay, Ajmal, ikut sistem dulu. Okay, kita buat di GU kan. Sekejap Ni GU. So start pada time frame pertama kita tu. Time frame pertama nak pakai apa? Kita nak pakai daily. Okay, tak kat daily ni. Okay. Okay, daily. So ini minggu depan kita nak tahu apa pergerakan dia besok. Di daily re-entry buy, target dia untuk kita buy sampai ke atas. Adakah valid untuk kita buy hari Isnin? Kita kena check. So H4, ada market hilang volume. Yes, ada market hilang volume dekat sini. Tetapi market hilang volume saya ni, saya tak suka. Sebab apa? Nampak tak ni? Dia ada momentum. Okay. Lepas tu dia ada re-entry sell. Dan saya nak biar dia jadi market hilang volume ke bawah ni. Dan dia melepasi yang momentum ni. Okay. Baru saya akan cari buy. Macam ni, yes, market hilang volume. Betul. Tetapi market hilang volume ni datang daripada momentum. So maksudnya ada 50-50. Nak jadi re-entry sell ke nak jadi market hilang volume. Katalah tiba-tiba pak dia jadi terus naik. Itu bukan rezeki kita. Macam saya tunggu macam ini. Nampak tak market hilang volume ni? Ni saya tambah sikit nampak ni. Market hilang volume ni momentum. Dia naik dan dia terjun ni. Nampak? Dia terjun melepasi momentum ni dalam keadaan market hilang volume. Ini memang best. Seriously. This one. This one ni memang cantik. Nampak? Kalau macam ni, saya dah test selalu 50-50. Tengok ni. Ni contoh dia. Ni dekat sini. Nampak momentum? Terus dia terkejut kan? MHB, dia terus terkejut nak cikgu. Kita nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Kalau macam saya akan biar dulu, dia akan turun. Okey. Tapi nak menjawab soalan tu, yes, market hilang volume. So, daily, zone re-entry buy. H4, market hilang volume. H1, ada tak candle arah kukuh? Okey. Sebelum ni, dah ada candle arah kukuh kat sini. Nampak? Okey. Ni candle arah kukuh. Okey, kita tengok M15. Ada momentum tak? Yes, ada momentum. Then you guys layer lah. Buy. Whole buy ni, you guys boleh layer daripada situ, daripada H1 ni. Okey, nampak Di H4. Daripada mid BB, nampak ni? Pada mid BB sampai bottom BB ni, you guys boleh layer. Layer lah. You guys akan cut bila ada momentum sell. Boleh buat, silakan. Tapi kalau tanya saya tak masuk. Sebab MHB saya tak cantik. Sorry ya Ajmal. Tapi kalau ikut sistem, yes, you guys boleh masuk. Silakan. Ikut sistem. Tapi benda ni pemerhatian saya MHB. Dan saya dah buat analisa untuk MHB yang macam mana yang saya nak untuk saya entry dengan setup saya. This is dia datang proficient lah. Dia datang efficiency. Okay. Tapi kalau you guys nak masuk, silakan. Saya tak ada masalah untuk you guys masuk. Tapi kena ingat, bila dia patah balik jadi momentum, you guys need to cut. Okay. Nampak GU ada setup. EU tak ada setup. USD index pun belum ada setup. So means apa kat situ? So GU kita ni hanya menanti sahaja sebenarnya. Belum ada setup yang akan ikut the major pair pergerakan. Dia akan sideways. Dia akan bermain-main dengan emosi kita. Tapi in term of SOP, you guys boleh masuk. Silakan. Macam saya, taklah saya suka MHB yang macam ini saja. Saya dah being selektif apa MHB yang saya nak. Saya bukan semua MHB saya akan ambil. No. Sebab sini ada momentum dan sini dia naik re-entry. Dan kita nak dia betul-betul. Yes, dia dalam keadaan MHB ketika ni. So, kita nak dia, apa orang panggil apa? Turun bawah sikit lah. Baru saya entry. Okay guys. Any last question yang you guys nak tanya? Ada? Kita ada 5 minutes lagi. Ada. InsyaAllah esok kita akan tengok pergerakan market tersebut. Dalam masa yang sama, saya Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin saya akan buat live trade untuk scalping. Untuk scalping tu saya menggunakan sistem Scalway. So you guys kalau ada esok setup dalam pukul 8 sampai pukul
10 malam tu saya live di TikTok lah, insyaAllah. You guys check saya punya TikTok. So saya akan live dekat situ. Boleh sama-sama kita tengok in term of Skyway punya teknik. Okay, ada question lagi? Kalau tak ada, saya nak ucapkan terima kasih pada you guys semua. Ada 5 orang datang, termasuk saya. Terima kasih banyak. So in summary, USD index masih dalam keadaan kenaikan, trend up, tapi dalam keadaan yang lemah. Kita menunggu untuk dia turun. Saya tak turun. Okay, once benda tu ada, insyaAllah kita akan sell USD yang di depan dan kita akan buy USD yang di belakang. Itu summary dia. Oh, ini ada soalan Khalid. TikTok saya Nizab Pawan. Just cari je Nizab Pawan, just follow lah dekat situ. Okay. Okay guys, so thank you very much for your intention, for lending your ears. Hopefully kita make profit by next week insyaAllah. Ada dalam grup, nanti saya akan share dalam grup. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.